pada kitab Mawaiz al-Usfuriyah, ya. Hadis yang ketujuh ni ialah menceritakan tentang kehebatan dan kelebihan keistimewaan kepada kalimah la ilaha illallah, ya, kalimah tersebut, ya. Abdus Samad Al-Mughaffal mendengar, ya, daripada Ibnu Al-Munabih, ya. Ibnu Munabih ni berkata, aku baca 30 daripada 30 bans ni ialah kitab Taurat, ya, kitab Taurat, ya, kitab Taurat, ya, dan kitab Zabur, ya, dia baca daripada kitab Taurat dan kitab Zabur ni, ya, Nabi Allah Daud, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab Zabur ni, dalam kitab Zabur ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Allah Daud, wahai Daud, tahukah kamu orang mukmin yang paling aku cintai, yang aku panjangkan usianya, ya, yang aku panjangkan usianya. Lalu Nabi Allah Daud menjawab, tidak ya Allah, ya, tidak ya Allah. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Allah Daud dalam kitab Zabur tersebut, yaitu orang yang ketika membaca la ilaha illallah, gerun kulitnya, gerun, ya, rasa gerun, melemah sendi-sendinya. Aku tak ingin dia cepat mati, sebagaimana halnya orang tua yang tidak menginginkan kematian anaknya. Tapi bagaimanapun juga kematian pasti datang. Akan kuberi sebuah kebahagiaan dalam satu tempat, bukannya di tempat ini. Kenikmatan dalam dunia adalah cobaan, kemewahannya adalah kebengkrapan. Di dunia terdapat musuh yang mengganggu dengan merosak jalannya seperti aliran darah. Kerana itulah aku mempercepat waliku masuk syurga. Andai kata tanpa itu, maka manusia tidak akan mati hingga sangkakala ditiup. Ini dalam kitab Zabur. Kitab Zabur saya pun tak pernah jumpa. Tuan-tuan mungkin ada yang jumpa di mana-mana, wallahu a'lam, saya tak pasti. Setakat ini kalau kita search pada Google, dalam Google itu sendiri pun dia tak tahu tentang kitab Zabur ini. Tidak ada kesan, walaupun disebut di dalam Al-Quran dan disebut oleh hadis Rasulullah SAW kitab Zabur ni, namun kita tak pernah jumpa lagi lah. Kalau Taurat tu masih ada lagi lah, Taurat, ya, kitab yang dibaca oleh orang-orang Bani Israel, ya, Bani Israel ataupun Yahudi, ya, ada lagi lah, boleh jumpa. Kalau kitab Injil, macam-macam kitab Injil tuan-tuan, ya, boleh jumpa yang bahasa Malaysia, yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggeris, macam-macam bahasa, ya, macam-macam bahasa kalau kitab Injil. Ini Ibnu Munabih ni dia membaca 30 ayat lah, kita katakan 30 ayat yang berkaitan dengan kitab Zabur ni, kitab Zabur ni. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Allah Daud, tahu tak siapakah di antara orang-orang yang diberikan keistimewaan, yang paling aku cintai, yang paling. Kalau kita dalam hadis-hadis yang banyak, kita akan dapati orang yang paling dicintai ialah para nabi dan para rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pastilah. Ya, untuk kita ni, ya, yang beramal, ya, kalau ikut hadis ni, orang yang memperbanyakkan membaca la ilaha illallah. Ya, jadi seolah-olahnya kalimah la ilaha illallah ni memang dibawa sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, sampailah kita untuk kita mengucapkan ataupun berzikir ataupun melafazkan kalimah la ilaha illallah. Tapi sepanjang kehidupan kita, bila kita memperbanyakkan ataupun mengucapkan zikir atau wirid la ilaha illallah ni, tak terasa apa-apa, ya.
Sehingga kan orang yang dalam keadaan nazak, kita talkinkan dia, ya, ayah ke ibu ke kawan ke abang ke adik ke siapa, sebut la ilaha illallah, tak terasa apa-apa. Tak terasa apa. Hati kita lah, hati kita ni bukannya bersih, banyak titik-titik hitam, ya? Sebab kita pun tidak pernah menghayati kalimah la ilaha illallah, ya? Mana tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita faham betul-betul kalimah tersebut, ya Allah, ya, takut kita. Sedangkan kita dalam kehidupan hari-hari ini banyak menyembah selain daripada Allah, kan? Banyak mengharap selain daripada Allah, kan? Nah, kita begitu. Sebab itu kita tak rasa takut, tak rasa gerun, tak rasa apa-apa pun bila disebutkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu Allah amat mencintai kepada mereka-mereka apabila disebutkan kalimah la ilaha illallah tu, bukan hatinya saja, bahkan kulit dia, kulit pada tubuh badan dia tu pun merasa gerun kepada keesaan zat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, itu, ya. Kita pun, ya, dalam hadis-hadis yang lain, ya, kalau kita lihat tentang bagaimana, ya, imam-imam yang terdahulu, ya, imam-imam yang terdahulu apabila dibacakan kepada mereka hadis Rasulullah, ya, hadis saja, bukannya Al-Quran, hadis, dibacakan hadis Rasulullah SAW, mereka merasakan begitu hebat, begitu agungnya hadis itu, sehingga menyebabkan mereka itu terasa kerdil di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dibacakan hadis, itu hadis Ustaz, itu hadis, belum pasti lagi sahih ke dhaif ke apa ke, kan? Kita boleh petikai lagi. Orang ulama-ulama dulu, ya, apabila dibacakan mereka begitu kerdil di hadapan hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Takutnya mereka, gerunnya mereka kepada peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia-manusia atau sahabat-sahabat pada zaman itu sendiri. Kita tak ada. Itu contoh hadis, contoh hadis. Sebab ini, ya, dalam kitab Zabur ini sendiri, ya, menceritakan bagaimana Allah menyayangi ataupun merindui kepada mereka-mereka yang apabila disebutkan kalimah la ilaha illallah ni, mereka begitu gerun, ya, sehingga kan sendi-sendi mereka tu lemah, ya, tak terdaya dengan keagungan zat, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu hebatnya, hebatnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang-orang yang sampai ke peringkat itu, Allah tidak mau kepada dia untuk mati cepat. Mati cepat. Kalau kita ni mati cepat lagi baik, tak banyaklah dosa yang bakal dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tadi itu. Kalau saya lah, dah sakit-sakit je ni, baik mati awal lah, senang. Ya, kan? Tak banyaklah dosa, tak banyak. Kalau dah sakit seperti ini pun, ya, nak beribadat pada Allah SWT pun tak ada, ya, tak ada. Ya. Pernah kita berzikir, ya, dengan kalimah la ilaha illallah ni 100 kali saban hari. Ataupun, ya, semalam saya baca satu kitab di satu surau, ya, menggalakkan kepada kita baca surah Ikhlas selepas subuh 11 kali. Pernah buat tak agak sepanjang hidup kita ni baca surah Ikhlas? Surah Ikhlas ni bukannya payah sangat, ya. Semua orang hafal. Qul huwallahu ahad, kan? Surah Ikhlas 11 kali lepas subuh. Tapi saya rasa kita belum pernah 11 kali je, bukannya 111.
bukan 111, 11 kali. Ya. Dan dalam hadis yang lain mengatakan bahawa sekurang-kurangnya seumur hidup tu baca surah Ikhlas ni seumur hidup sekali, sekurang-kurang. Nah, memang semua orang bacalah ya. Sebab kalau kita sembahyang di rumah, jadi imam kat rumah, belakang kita isteri, anak-anak kita, surah yang favorite surah Ikhlas lah. Ya kan, surah Ikhlas. Kalau kat RR pun surah yang favorite, kan? Pastilah orang membacanya, pastilah orang membaca. Ini kita lihat di sini bila dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan menghayati sepenuh kehidupan dalam kehidupan dia, sehingga kan apa yang disebut tadi itu menyebabkan seluruh tenaga atau fizikal dia itu begitu lemah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Dan Allah memberikan kebahagiaan. Bahagia ni bukan sebab duit, bukan sebab harta ataupun kemewahan dan sebagainya, tidak. Bahagia ni dalam hati, rasa seronok. Bila rasa seronok ni, Allah beri kebahagiaan pada kita. Itu rasa seronok, rasa bila buat sesuatu tu nak terus buat. Itu yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin, iaitu cicit kepada Rasulullah SAW. Ya, pada satu malam dia bercadang untuk sembahyang 2 rakaat je lah, sembahyang sunat 2 rakaat. Dah habis sembahyang, nak sembahyang lagi. Rasa seronok datang, sehingga diceritakan Ali Zainal Abidin ni pernah sembahyang satu malam tu sampai 1000 rakaat. Itu alam dia, yang Allah berikan kepada dia. Sebab itu bila kita dah rasa seronok membuat sesuatu tu, kita tak rasa bosan. Macam tuan-tuan lah tengok WhatsApp kan, kat masjid pun tengok WhatsApp, tak bosan, seronok kan? Sejam 2 jam baca, kat kereta baca lagi, kan. Sekarang ni tengah viral, macam-macam viral kan. Seronok tengok, dengar kan. Tak ada bosan. Begitulah perumpamaan kalau orang itu dah rasa seronok dengan ibadat, sehingga kan mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu merasa seronok, sehingga kan dia tidak merasakan kepenatan, kepayahan kepada sesuatu untuk dia lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah memberikan kebahagiaannya pada kehidupannya tadi, kenikmatan di dunia. Walaupun nikmat dalam dunia ni adalah cobaan. Kalau kitab Zabur mengatakan nikmat dalam dunia ni cobaan. Piramli pun kata cobaan, cobaan. Jadi kehidupan dalam dunia memang cobaan. Sama ada kita nak ikut yang kanan ataupun nak ikut yang kiri. Terpulang. Kalau yang kanan ni menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang kiri ni menuju kepada selain daripada surga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasa seronok, kalau kanan ni baca Quran, yang kiri ni baca WhatsApp. Itu contoh seronok tadi itu. Sebab itu diberikan kenikmatan dalam dunia ini adalah untuk cobaan kepada kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diberi cobaan. Siapakah di kalangan daripada kata ni orang yang paling baik amalan dia? Bukan paling banyak amalan, tidak, yang paling baik. Contoh Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan ni dia pernah sembahyang di dalam Kaabah. Bila zaman itu mungkin sebab dia pun pemerintah kan, dia khalifah. Dia masuk dalam Kaabah tu, pintu dibuka, dia masuk. Dia sembahyang 2 rakaat. Agak-agak kalau kita sembahyang 2 rakaat kat Hijir Ismail lah, bukan masuk dalam Kaabah. Hijir Ismail tu pada Kaabah. Kita sembahyang di Hijir Ismail tu 2 rakaat tu agak berapa lama agak-agak? 5 minit, 10 minit, 20 minit. Osman ni sembahyang sunat 2 rakaat. Rakaat pertama dia baca 15 juzuk. Tak banyak, 15 juzuk. Tak banyak. Rakaat kedua dia baca 15 juzuk lagi.
Dan orang yang pernah buat seperti mana Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia pernah masuk ke Kaabah dan sembahyang 2 rakaat juga. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk, Imam Syafi'i. Itu cobaan, mana itulah kenikmatan, kenikmatan beribadah. Sebab itu Imam Syafi'i mengatakan dalam ketika dia di hujung-hujung usianya, wahai rohku, kata Imam Syafi'i, wahai rohku, aku tidak tahu sama ada aku akan membawa rohku ini ke syurga ataupun akan kubawa dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadatnya Imam Syafi'i ini, ibadatnya Imam Syafi'i, malam tak tidur, hanya memikir kepada hukum-hukum fiqh yang dipertanyakan saban hari kepada dia. Itu yang anak Imam Hambali pelik tengok Imam Syafi'i, malam dia tak ada qiyamul ketika Imam Syafi'i bertandang atau menjadi tetamu kepada Imam Hambali, anak Imam Hambali tengok ayahnya sembahyang, imam yang tetamunya Imam Syafi'i ini tak sembahyang, tak sembahyang, tidur je. Nampak macam tidur lah, sebenarnya tak tidur, dia memikir. Yalah, Al-Quran dan hadis, Imam Syafi'i ini menghafal hadis tak banyak, 1 juta je, setengah. Ulama-ulama mengatakan menghafal hadis 1 juta, tak banyak. Kita cuma 14, 12 hadis, terutama hadis makan, hadis makan, itu yang kita hafal lah. Jadi kalau dia nak membuat satu keputusan kepada satu pertanyaan tu, dia tak ada masalah. Al-Quran 10 tahun dia dah hafal, umur 15 tahun kitab Muwatta Imam Malik dah hafal, tak ada salah dia nak buat keputusan. Kita nak buat keputusan sampai mimpi-mimpi yang lain-lain, nak buat keputusan kepada suatu perkara, satu keputusan. Jadi anak kepada Imam Malik membelik, dalam malam tak ibadat, lepas tu subuh, sembahyang subuh tak berwuduk pula. Kita malam terkentut isteri kita, tak tahan bau busuk tu pun tak tahulah nak cakap, kan? Itu contoh. Mana nak tunjuk bahawa kenikmatan kehidupan dunia ini dengan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keseronokan itu hanya sementara. Mati je habis semua. Tapi ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang kita lakukan itu akan berkekalan sampailah esok di akhirat ataupun di syurga Allah Subhanahu wa taala, itu. Kemewahan, kemewahan kata firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud ini, kemewahan dalam kehidupan dunia itu adalah satu kebengkrapan, kebengkrapan. Yalah, sepatutnya orang kaya jarang diisytihar bankrupt, ya. Yang diisytihar bankrupt ni yang muda-muda, ya, yang baru nak naik, yang baru dapat gaji 2-3 bulan dah beli kita Honda Ketam. Macam mana tak bankrupt? Bayar kereta pun dah 1,000 lebih, gaji 1,800. Tak makan Maggi je lah, istilah dia. Sebab itu orang yang sentiasa bermewah ini, bermewah dalam kehidupan dunia ini dianggap sebagai orang yang bankrupt, Di dalam dunia ini, kata firman Allah SWT kepada Nabi Allah Daud tadi itu dalam kitab Zabur, terdapat musuh yang mengganggu dan merosak, jalannya seperti aliran darah. Ini nak tunjuk liciknya musuh-musuh apabila kita beribadat. Jarang kita boleh khusyuk, jarang kita boleh tengok pada tempat sujud. Bila kita berdiri qiyam, kita jarang boleh 100% melihat kepada tempat sujud kita. Walaupun dalam mazhab Syafi'i cuma disunatkan kepada kita untuk melihat tempat sujud kita, tapi agak-agak mata kita melilau tak, sekejap ke atas, sekejap ke kiri, kena pula jamaah sebelah ataupun orang sebelah batuk pula, macam-macam hal. Sebab itu
Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Allah Daud ini bahawa musuh-musuh yang bakal mengganggu kepada peribadatan ataupun keyakinan kita kepada kalimah la ilaha illallah maka cukup licik, seperti aliran darah kita tak nampak darah ya. Macam lembu yang baru ni ya, yang dijerut lehernya itu, sembelih tak keluar darah, sama ada dah mati dulu ataupun memang darahnya tak ada, wallahu a'lam ya. Ini pelik kadang-kadang ya, sembelih-sembelih tak ada darah, sembelih-sembelih darah sikit je, ada sembelih yang darahnya banyak pula, macam-macam ya, gantung kepada lembu lah ya. Itu kalau dalam korban ya. Kerana itulah aku mempercepat waliku orang yang disayangiku masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tanpa kalimah la ilaha illallah maka manusia tidak akan mati hingga sangkakala ditiup sangkakala mana sampailah kiamat. Mana kalau dia beramal dengan kalimah la ilaha illallah ni, maka Allah akan memperpanjang usia dia. Usia dia. Itu ya. Kemudian kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula tadi dalam kitab Zabur diceritakan oleh Ibnu Munabih Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahul arba'atu alafi zambin minal kabair. Ini satu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tentang kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi, sabda Nabi, man qala, barang siapa yang berkata ataupun melafazkan kalimah la ilaha illallah dan memanjangkan kalimah tersebut. Man qala la ilaha illallah, dia ada mat tadi itu dipanjangkan, bukan sekadar 2 harakat, lebih daripada 2 harakat madah. Huddimat lahu arba'atu alafi zambim minal kabair. Maka dengan kita membaca kalimah la ilaha illallah tadi itu, maka dihapuskan dosa kita sebanyak 4,000 dosa. 4,000 dosa. Satu hari Rasulullah SAW memberitahu kepada Sayyidina Ali, mahukah aku ajarkan kepada kamu jalan pintas untuk disukai ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah offer kepada Sayyidina Ali, nak tak dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga? Kata Sayyidina, memang naklah. Lalu Nabi pun berkata, perbanyakkan zikir. Kata Sayyidina Ali, kalau banyak zikir ini dah biasa, tiap-tiap hari dah memang berzikir Sayyidina Ali tiap hari dah berzikir Bagilah suatu, kata Sayyidina, bagilah sesuatu yang mempercepat aku ni dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, okey, kalau begitu kamu perbanyakkan membaca kalimah la ilaha illallah. Tapi baca kalimah la ilaha illallah itu dengan kita pejamkan mata kita dan kita bayangkan tentang kalimah la ilaha illallah. Saya rasa di masjid ini ada orang yang mengajar akidah, kalau diterangkan kalimah la ilaha illallah itu memang jelas. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya tiada Tuhan melainkan Allah. Mana kita pejam mata tadi itu, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, pejamkan mata kamu dan kamu bacalah kalimah la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan Allah menyintai kamu wahai Sayyidina Ali. Dia ada. Mana kalau dalam hal-hal seperti ini dan untuk kita berzikir, berwirid, kita beramal seperti amal-amal seperti ini,
tuan-tuan carilah guru yang sesuai untuk mengajar dan diijazahkan kepada tuan-tuan. Saya tak ada benda-benda seperti itu. Cuma saya banyak membaca tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini, seperti ini ya, betul. Jadi kisah kepada kalimah la ilaha ataupun hadis la ilaha illallah ni suatu majlis tafsir yang diusahakan oleh Imam Az-Zuhud Ya'qub Al-Kisai, ya, dikisahkan bahawa Hazim bin Wajid tengah sakit. Ini ya, ulama-ulama yang terdahululah, kisah-kisah ulama yang terdahulu. Seorang doktor didatangkan untuk mengobatinya. Yalah, dah sakit, datangkanlah doktor ke rumah. Ada private doktor datang ke rumah. Kalau kita nak ke hospital, takut mati dulu sebelum berubat, takutnya ya. Sebab itu didatangkan doktor ke rumah Hazim bin Wajid ni, Hazim bin Wajid. Lalu doktor tu pun ya, disuruh oleh keluarga Hazim ni untuk bertanya, wahai doktor, kamu cuba tanya si Hazim tu, apa sebab dia menderita kesakitan ni? Apa sebab yang dia menderita kesakitan ni? Sedangkan tubuhnya sehat, nampak orang macam tak sakit, tapi dia menderita kesakitan, Lalu ditanyalah kepada Hazim tadi itu. Lalu Hazim pun menjawab, sebenarnya saya tak sakit. Sebenarnya secara hakikatnya saya tak sakit. Cuma saya menderita. Saya ni menderita. Sakit aku ni, menderita aku ni sebab aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya, bila dia gerun, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dia menderita, dia sakit. Ya, sakit. Kita langsung tak ingat Allah, sebab tu kita sehat je. Ya, sehat je kita, tu sehat je. Kalau pula ada yang korban masih ada lagi kat peti ais, sedap makan, rendang lah, bakso lah, macam-macam, masak hitam, masak macam-macam kan, sedap je. Tapi Hazim ni dia kata, aku ni sebenarnya tak sakit, cuma aku menderita kerana aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia, Allah yang maha memberi ya. Takut membanggakan amal, takut perhitungan amal. Ya, kadang-kadang kita beribadat pada Allah itu awal Zulhijjah itu, saya dah puasa 1 sampai 9. 1 sampai 9. Ini first time dapat puasa 1 sampai 9. Kan sebelum ni tak pernah puasa. Seronok, hebat, bangga. Mana kalau kita banggakan dengan ibadah tadi itu, sebenarnya kita menjadi orang yang bankrupt tadilah. Mana segala amalan itu tidak ada pahala ataupun ganjaran ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam, kalau Allah masih memberi, tapi sebab kita berpuasa ni, ganjaran pahala ni hanya pada Allah Subhanahu. Innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kerana puasa ni untuk aku dan akulah yang akan mengganjar puasa tadi itu. Mudah-mudahan yang telah berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah kemudian diikuti dengan korban, Allah lipat gandakan segala ganjaran-ganjaran pahalanya pada tuan-tuan lah ya. Takut juga, kata Hazim juga, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut aku menerima azab yang begitu hebat walaupun aku beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya orang yang mati dengan membawa iman dan langkah ke surga. Langkah ke surga. Kemudian kisah seterusnya di bawah ni lah, dikisahkan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Musani. Hiduplah seorang raja yang derhaka kepada Tuhannya. Orang-orang Islam lalu memberontak, raja menyerah dan mereka bertanya-tanya, dengan cara apakah kita menghukum mati dia
yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahlah raja-raja dahulu. Raja-raja dahulu. Kalau kita di Malaysia pun kita setiap negeri ada raja kita, ada sultan kita. Begitu juga dengan Indonesia dulu-dulu sebelum NKRI. NKRI itu setiap tempat tu ada raja dia. Di Sulawesi, di Sumatera, di Indonesia semua ada raja-raja dia semua. Terjadilah kesepakatan mereka memasukkan raja ke dalam tungku besar, kepalanya ditutup, mereka menyalakan api di bawah tungku tersebut. Tempat tungku ni tempat masak itulah, yang di luar besar tu kan tungku. Ketika api semakin memanas, raja memanggil-manggil Tuhan dia. Tuhan raja itu bukan Allah. Wahai Lata, Hubal, Uzza, selamatkanlah aku, kata raja tadi itu sambil mengusap kepalanya. Wahai Hubal dan segala yang melayanimu. Setiap ia meminta perlindungan, api semakin bertambah panas. Sadar bahawa yang ia sebab dan tak boleh nak menolong, lalu ia rasa putus asa kepada patung-patung Hubal, Uzza dan sebagainya itu. Semua yang pernah disembah oleh raja ni tidak dapat membantu dia, tidak membantu dia. Dalam bijana itu ada perkataan tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Seketika Allah menurunkan hujan daripada langit yang mampu memadamkan api. Angin bertiup sangat kencang dan menerbangkan bijana tersebut ke awang-awang dan terus sebut terus kepada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga tak terlihat lagi oleh mata. Angin tersebut melemparkan raja tadi itu kepada satu kaum yang belum lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seketika kaum tersebut mengambil raja tadi itu dan membuka dan melepaskan raja tadi itu. Lalu mereka bertanya, siapakah kamu dan bagaimana kamu boleh berada dalam periuk ataupun tungku ni, tempat bakar tadi itu. Aku adalah raja, dan menceritakan kisah-kisah itu pada penduduk di tempat yang baru. Ini kehebatan lah. Mana bila di dalam periuk yang besar tadi itu, macam cerita karnival lah, orang-orang dulu bila nak direbus tadi itu, tiba-tiba dalam periuk tu ada tulisan kalimah La ilaha illallah dan dibaca oleh raja tadi dan menyelamatkan dia, itu contoh. Ialah kalau kita lihat sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, yang hidup dalam syurga itu ialah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Ialah nak kata Nabi Adam melakukan kesilapan mustahil. Walaupun tergoda oleh si Hawa untuk makan buah khuldi, tapi itu adalah sebab saja untuk diturunkan ke muka bumi ini. Kalau kita katakan Nabi Adam salah atau Nabi Adam tersilap, tak mungkin. Sebab setiap Nabi ini maksum, maksum. Tapi oleh kerana Allah telah melarang kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ketika itu untuk mendekati pohon khuldi itu. Jadi jangan buat macam-macam pada pohon ni, nescaya kamu akan didenda lah, istilah didenda ataupun dikeluarkan daripada surga. Ketika itu Nabi Adam AS melihat pada tiang-tiang aras, tiang-tiang aras yang boleh dilihat, tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun pelik. Sedangkan yang disebut manusia ketika itu cuma dia, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam saja. Tapi di tiang-tiang aras tadi itu tertulis nama ataupun tulisan tu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pelik ni kalimah ni. Tentulah penama kepada yang berganding dengan nama Allah Subhanahu wa taala, satu nama yang cukup istimewa.
nama yang untuk cukup istimewa. Lalu Nabi Adam pun memohonkan dengan keberkatan, dengan izzah, kelebihan kepada nama kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan kalimah tersebut. Kalimah tersebut. Dan diceritakan juga kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sebagai mahar ataupun mas kawin yang digunakan ketika perkahwinan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Wallahu a'lam, itu cerita-cerita yang terdapat dalam kitab-kitab yang pernah kita bacalah sebahagiannya. Jadi kita lihat satu hadis lagi, dah masuk pada waktu syuruk. Manfaat hari Jumaat. Hadis ini diceritakan semula oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim hatta yakuna akhirah man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imam alal mimbari falam yu'zi ahadun fi majlisihi walam yakul illa khaira fazalika adna ahlu yaumal jum'ati hazzan wa zalika allazi yughfaru lahu ma amila minas sayyiatihi bainal jum'ataini. Ini satu hadis tentang kelebihan hari Jumaat. Apa maksud dia? Yajlisu ala kulli babin, pada hari Jumaat akan duduk daripada setiap pintu. Mana kalau di sini ada pintu-pintu seperti ini, setiap pintu tu akan duduk di masjid tersebut pada hari Jumaat 70 malaikat. 70 malaikat yaktubunan nas, dia mencatat kehadiran. Tak ada pancat lah, tak ada tam, tak ada. Dia malaikat ni mencatat siapa yang masuk, siapa yang masuk, siapa yang masuk. Setiap orang tu ditulis kehadiran lah, ditulis kehadiran pada hari. Yaktubunan nasa bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Mana ditulis? Malaikat kenal kita kah? Nama kita, IC kita, nombor IC dan sebagainya. Mereka pasti mereka mengenal, sebab di antara kelebihan malaikat ni yang Allah telah berikan kepada mereka tentang nama-nama dan sebagainya. Hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun, sehingga yang terakhir, lelaki yang terakhir masuk ke masjid tetap ditulis oleh malaikat tadi itu, sehinggalah imam di atas mimbar tu duduk kan. Bila imam naik, dia juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia duduk, barulah Bilal pun azan kan. Sampai peringkat tu, mana siapa-siapa yang selepas itu tidak ditulis oleh malaikat tadi itu tentang kehadirannya pada hari Jumaat tadi itu. Kita sedap makan sup kat depan tu, makan macam-macam lagi. Makan burger lah, macam-macam. Bila dah sini imam dah bercakap, khatib dah berkhutbah di atas mimbarnya, maka tak dapat apa-apa lah, tak dapat apa-apa. Mana orang yang terakhir dicatat kehadiran ke dalam ke masjid pada hari Jumaat itu ialah seorang lelaki ataupun mana-mana orang yang duduk ataupun dah masuk dalam masjid ketika imam duduk di atas mimbar, mana berada di atas mimbar. Tapi ada syarat dia. Bila dia dah masuk ke masjid, dah masuk ke masjid pada hari Jumaat tu, syarat dia untuk dapat ditulis tadi itu dan mendapat ganjaran yang istimewa tadi itu, falam yu'zi ahadan, maka dia tidak mengganggu orang. Kadang-kadang kita orang Melayu ni jarang yang suka saf pertama, kedua ni jarang. Kita suka saf dinding. Kita suka soft dinding yang belakang, tu kita suka soft tu.
Jadi bila kita masuk tu kita tengok depan, oh depan dah kosong. Kita pun melangkah satu orang kita pun kuat dia kan. Ha? Ha? Jadi itu perkataan yang dianggap sebagai mengganggu. Mana kalau boleh kita datang masjid ni kita duduk depan. Mana saf penuh depan, saf kedua, saf ketiga penuh-penuh, barulah di belakangnya. Sepatutnya begitu, tapi sebab kita rasa seronok dengan saf dinding ni, maka kita duduklah di belakang atau soft tiang, soft tiang atau soft yang cukup istimewa. Berebut orang, soft dinding dan soft tiang ni orang berebut. Di mana-manalah, bukan di sini, semua tempat begitu. Surau pun sama juga, walaupun surau tu kecil, soft dinding, soft tiang tu, itu yang paling digemari lah oleh jamaah surau tu. Syarat dia falam yu'zi ahadan, maka jangan sekali-kali bila dia masuk pada hari Jumaat di masjid itu dia jangan mengganggu orang, walam yakul illa khairan, mana tidak bercakap melainkan perkara-perkara yang baik, mana berzikirlah. Bila dia berada pada hari Jumaat dah masuk masjid itu sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk, dia berzikir, jangan bercakap apa-apa ataupun melakukan sesuatu yang tidak memberi faedah. Ialah zikirkanlah la ilaha illallah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir 100 kali. Dah habis 100, tambah lagi 100. Dah habis 100 yang kedua, tambah lagi 100 yang ketiga. 100. Mana kalau kita tak sampai 100 tu, mana kita orang yang di antara orang yang lewat lah. Kalau kita datang awal pukul 11, tapi kita nak baca surah Kahfi lagi, nak baca itu lagi, nak berselawat lagi, macam-macam. Hari Jumaat ni macam-macam pula kena baca, kan? Tak sempat nak baca la ilaha illallah. Tak apalah, mana yang penting bila kita berada pada hari Jumaat dan masuk masjid itu, jangan bercakap sesuatu yang tidak memberi faedah. Fazalika adna ahlal Jumaat, itulah yang paling sedikit beruntungnya orang pada hari Jumaat. Dahlah lewat. Tapi syarat orang yang lewat ni dia tidak mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai dia berkata-kata ataupun bercakap sesuatu yang tidak memberi faedah. Itu yang orang yang mendapat keuntungan seminima mungkin. Allah akan berikan kepada ganjaran. Wa zalikal ladzi yughfaru lahu. Begitulah mereka-mereka yang terakhir ataupun yang berada pada masjid pada hari Jumaat tadi itu, mereka itu akan yughfar lahu, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila minas sayyi'at bainal jum'ataini. Allah akan mengampunkan kalau dia ikut prosedur tadi itu, ataupun tata cara tadi itu, mana bila dah lewat pun jangan ganggu orang, jangan bercakap sesuatu yang tak baik ataupun yang tak faedah, maka mereka ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara 2 Jumaat. Jumaat lepas sampailah Jumaat yang akan datang. 2 tahun tu Jumaat akan datang, tahun baru 1445, tak Jumaat ni 1444. 2 tahun, bayangkan. 2 tahun itu. Jadi saya rasa kita sampai di situ dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bacakan lagi hadis-hadis yang berkaitan dalam buku ini, supaya mudah-mudahan kita dapat manfaat ataupun faedah daripada cerita-cerita yang terkandung dalam buku ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang dikemukakan oleh pengarang dalam kitab ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang cukup panjang. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita membaca surah wal as. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.